penyelamatan perang. Memerlukan pengorbanan untuk berkhidmat demi negara Malaysia yang tercinta. Berhadapan dengan pelbagai cabaran dan rintangan, dengan ikrar kami tidak berputus asa dan pantang menyerah. Setiap seorang dari kami perlu ditanamkan semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan keselamatan dan keamanan negara Malaysia. Kejayaan ini bukan sahaja memerlukan kekuatan fizikal, tetapi kekuatan mental yang amat tinggi. Saya dan Komandan Pertama Anwar bin Haji Alias ikuti kisah kerjaya saya. Sebenarnya daripada kecil lagi, memang saya ni seorang yang lasak dan saya terlalu minat untuk menjadi seorang tentera dan tentera komando. Jadi apabila saya masuki TLDM, saya masuki pasukan khas laut yang merupakan sebuah pasukan elit, pasukan khas dan pasukan elit dalam TLDM yang sesuai dengan jiwa dan karakter saya. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan talimat operasi kepada tim pengumpul pasukan sebelum mereka digerakkan ke kawasan operasi. Assalamualaikum Panglima. Waalaikumsalam. Anggota tim gempur seramai 11 orang siap untuk talimat operasi. Panglima. Okey, bagus. Panglima. Baik, duduk sang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera. Pada pagi ini saya akan menyampaikan taklimat operasi kepada tim gempur 1 Alpha. Situasi Pascal. 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 Waalaikumsalam. Benar menjalankan tugas. Panglima. Ya, lakukan. Basic shooting menjadi rutin kepada setiap anggota gempur Pascal. Menjadi rutin sebegini bagi memahirkan mereka mencari ketepatan dalam penembakan. Selain itu juga, anggota perlu membiasakan diri dengan penggunaan senjata utama dan senjata kedua yang menjadi teman sejati apabila mereka bertempur kelak. Pascal sering diberi julukan sebagai sebuah pasukan elit nombor 1 di Malaysia kerana terkenal dengan sistem persenjataan, taktikal dan kelengkapan yang lebih moden. Apa yang akan disaksikan sekarang adalah latihan agresif shooting di mana anggota skuadron gempur sedang melaksanakan latihan penembakan dalam kedudukan berbagai halangan yang mana skill ini akan membantu mereka meningkatkan kemampuan mereka untuk membunuh musuh. Go, 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 go! Memiliki kehebatan di luar kemampuan anggota tentera biasa, Pascal melaksanakan 3 cabang operasi di medan pertempuran maritim yang meliputi darat, laut dan udara. Pasukan komando ini pernah ditaulakan sebagai kapal diraja KD Panglima Hitam pada tanggal 15 April 2009. Terkenal dalam melawan keganasan maritim, unit ini mempunyai 2 peranan, iaitu mempertahankan perairan negara iaitu Green Roll dan juga sebagai pasukan penentang perampas pelantar minyak iaitu Black Roll. Jika pelantar minyak negara tidak dikawal, ia boleh mendatangkan kerugian kepada negara.
belakang saya ini terdapat 2 kali penembak runduk yang akan melakukan penembakan pada jarak 300 meter menggunakan senjata International Accuracy Rifle saiz peluru 7.62 mm. Sasaran yang digunakan pada hari ini ialah belon merah yang dianggap sebagai musuh berada di dalam kemah di penghujung lapang sesar ini. Mari saksikan mereka menembak. Sniper, are you ready? Sniper, stand by, shoot. Paskal mempunyai satu konsep latihan yang nampak daripada ganas dan keras, tapi sebenarnya latihan yang sebegitu adalah untuk memantapkan anggota-anggota dan menyediakan anggota-anggota Paskal apabila melaksanakan operasi-operasi yang sukar. Tidak dinafikan bahawa latihan-latihan yang dilaksanakan oleh kami memangnya kasar dan keras, namun ianya amat diperlukan bagi saya untuk melatih anggota Paskal daripada segi jati diri, fizikal dan mental, supaya mereka menjadi seorang yang keras hati, tidak berputus asa dan pantang menyerah. Sekarang ni dengan ancaman lanun, ya, dengan ancaman maritim, keselamatan di maritim, demand ataupun keperluan untuk kebakaran Paskal yang menyelamatkan perkhidmatan sangat tinggi. Okay. Majoriti anggota-anggota saya sekarang yang berhenti di luar, mereka menceburi bidang keselamatan maritim, bekerja dengan pihak maritime security di luar ataupun dengan private company sebagai bodyguard VIP. Dan kebanyakan mereka mempunyai pendapatan yang tinggi setelah menamatkan perkhidmatan kerana demand disebabkan keselamatan maritim sekarang ni tinggi. Jadi sekarang ni satu kerjaya yang baguslah. Okay. Kata orang tu, belum ada lagi saya dengar anggota Paskal keluar sana mereka rasa kecewa, tak ada. Saya dah tahu pun dah tahu. Memang. Go. 1, 2, 3. Untuk menjadi anggota Paskal, pertama you must be punya ketentuan kriteria waterborne, sukakan air. Kenapa? Untuk jadi Paskal kamu mestilah lulus kursus asas komando, lulus kursus penyelam kapal dan juga penyelam tempur, dan seluruhnya lulus kursus asas payung terjun. Kemahiran di air itu kita beratkan kerana kita adalah pakar di bidang peperangan khas maritim. Mereka yang bagus akan disalurkan, diserapkan ke mana-mana kepakaran-kepakaran khusus, okay, yang kita perlukan seperti lusupan, okay, ATR hidup, peperangan di hutan, ATR di air, free fall, okay, mendaki tebing dan sebagainya.
Pada tahun 1998, waktu itu saya berpangkat Lieutenant Commander. Saya telah terpilih untuk bertugas sebagai pegawai pemerhati di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Angola selama setahun. Baik, tugas di sana adalah rumit kerana perjanjian damai yang telah disetujui antara pihak kerajaan Angola dan juga pihak pemberontak telah sampai ke penghujungnya, tetapi didapati pihak pemberontak telah berpaling dadah. Ceasefire violation, berlaku ceasefire violation dan berlaku banyak pertempuran. Jadi sebagai pegawai pemerhati yang bertugas sebagai pegawai operasi di Huambo, di Central Region Huambo, saya terpaksa berdepan dengan beberapa kali close quarter situation kerana keadaan yang satu orang tu mencabar kredibiliti saya sebagai seorang pegawai tentera, di mana saya terpaksa bertindak. Jika saya tidak bertindak, akan mengakibatkan saya kehilangan nyawa ataupun anggota orang-orang yang di bawah konvoi saya kehilangan nyawa. Jadi sepanjang di Angola ada 4 kejadian yang direkodkan. Pertama, saya membawa konvoi UN dan juga Human Assistance Disaster Relief untuk masuk ke kawasan, di mana dalam perjalanan tersebut kereta kebal pengiring yang di belakang saya terlanggar kereta api tebal dan anggota daripada Namibian Battalion telah tercedera, dan saya bertindak memberanikan diri keluar daripada kenderaan saya untuk menyelamatkan mereka dan bertindak memanggil helikopter untuk membawa anggota yang cedera. Jadi tindakan saya keluar daripada kenderaan sendiri menuju ke kenderaan yang terkena APC itu memang risiko yang paling tinggi kerana kenderaan kami, konvoi kami telah masuk dalam kawasan yang telah ditanam dengan perih api, penuh dengan perih api. Tapi alhamdulillah kita dapat laksanakan. Apa yang dapat dilihat ini latihan IPSC, di mana acara ini lebih kepada acara sukan yang dipertandingkan di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Anggota yang terlibat dalam penembakan ini perlu benar-benar mahir dalam mencari sasaran dan menembak dengan tepat serta mampu melaksanakannya dengan sepantas yang mungkin bagi membolehkan mereka memperoleh markah yang tinggi hasil dari tembakan yang dilakukan. Shooter, are you ready? Ready, sir. Laksma pertama Anwar bin Haji alias TADM, seorang panglima yang begitu rajin dan begitu gigih untuk mentadbir pemerintahan pasukan khas laut. Beliau seorang yang tegas, berwibawa di dalam setiap lapisan pangkat. Beliau juga seorang panglima yang begitu luas pemandangan, merencanakan setiap aktiviti pasukan khas laut, jalinan kerjasama dengan pasukan-pasukan keselamatan lain maupun di dalam negara ataupun di luar negara, sesuai dengan slogan kata National Blue Ocean Strategy. Falling plate atau jatuh piring, latihan ini merupakan acara yang sentiasa dipraktikkan dan merupakan acara favorit oleh semua anggota Skuadron Gempur. Bagi menzahirkan siapakah di antara mereka ini yang mampu menembak dengan lebih baik. Pelaksanaannya mudah saja. Siapa yang dapat menjatuhkan kesemua piring dalam masa terpantas, dialah pemenangnya. Paskal yang dikenali sebagai Pang Paskal itu Laksamana pertama Anwar bin Haji alias PGB adalah seorang yang mementingkan kualiti dan boleh dikatakan dia adalah seorang yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tinggi kepada anggota-anggota bawahannya. Okey, Panglima Paskal Laksamana Anwar ni semasa saya Laskar kelas 2, iaitu baru masuk Paskal lah. Dia masa tu adalah salah pegawai latih saya. Jadi dekat pada situ
dia selalu memberi semangat kepada anggota-anggota dia untuk meningkatkan ilmu, terutama dalam bidang pendidikan dan majukan diri dalam budaya pandang penonton. Okey, daripada situ, daripada motivasi yang diberikan oleh Panglima, saya telah berjaya meningkatkan tahap akademik saya sehingga ke peringkat ijazah sarjana muda. Kepada anak-anak Malaysia khususnya lepasan universiti, okey, kadang-kadang kita tak dapat pekerjaan ataupun kerjaya sebagaimana kelulusan kita. Jadi nasihat saya, janganlah terlalu memilih kerjaya. Okay. Mana yang berminat, kita pelawar untuk memasuki perkhidmatan khususnya TLDM, dan bila masuk TLDM, sila beranikan diri anda join Paskal ataupun apply untuk kesusahan Komando Paskal. Okay. Kita akan latih dan kita akan didik kamu menjadi rakyat Malaysia, anak muda yang berjiwa kental untuk mempertahankan perairan maritim Malaysia. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga beliau diberikan kesihatan yang baik dan kecemerlangan di dalam merajui pasukan khas laut. Sentiasa berpegang pada matlamat hidup dan yakin pada diri sendiri untuk terus maju ke hadapan. Usah gentar pada kekalahan, kerana dari situlah kejayaan akan hadir. Disiplin itu sememangnya perkara wajib yang perlu ada pada setiap warga Paskal. Namun, untuk berjaya dunia dan akhirat, tugas wajib kita sebagai hambanya harus tetap dilaksanakan. Moga dari murid saya ini dapat memberi inspirasi kepada anda semua. Paskal! Paskal! Paskal!